China mempunyai senjata rahsia baharu yang terbongkar melalui imej satelit dan kini masalahnya menjadi sangat besar untuk Amerika Syarikat serta keselamatan seluruh Indo-Pasifik. Pada hari Selasa 5 Mei 2026, penemuan ini mendapat perhatian selepas dua pesawat siluman besar berbentuk sayap terbang dan tanpa pemandu muncul serentak di pangkalan ujian malan di Xinjiang. Beijing sedang memuji drone gergasi jarak jauh, direka untuk terbang tinggi dalam tempoh yang lama dan sukar dikesan oleh radar. Ia adalah satu mesej yang tegas. China sedang mempercepatkan pembangunan senjata yang direka untuk menekan Taiwan dan mencabar kehadiran Amerika di rantau ini. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda. Tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat mengikut piawaian kredibiliti Wilson Alves. Imej yang didedahkan menunjukkan dua drone siluman besar di luar hangar di pangkalan malan. Salah satu daripadanya mula digelar oleh penanalisis sebagai raksasa malan kerana saiz dan bentuknya. Pesawat yang lebih besar itu dikatakan mempunyai lebar sayap kira-kira 173 kaki, hampir sebesar pengebom B-2 Spirit milik Amerika Syarikat. Sayap terbang kedua pula dikatakan berukuran kira-kira 137 kaki. Turut kelihatan di kawasan itu ialah sebuah drone yang berbentuk seperti pesawat pejuang halimunan, selain sebuah pesawat pengangkut Y-20. Pangkalan itu terletak di kawasan terpencil di barat Cina, jauh dari pandangan umum, dan digunakan untuk menguji program-program sensitif penerbangan tentara Cina. Inti utamanya adalah mudah. China sedang berusaha membina satu angkatan udara tanpa juru terbang yang mampu melakukan pemantauan, menyerang, mengelirukan pertahanan, dan mengiringi pesawat berjuru terbang dalam peperangan modern. Drone-drone ini tidak dipamerkan dalam perarakan untuk tujuan propaganda biasa. Drone-drone itu muncul dalam imej satelit di kawasan ujian yang sudah dipantau oleh penganalisis tentera. Ini menunjukkan bahawa program tersebut telah keluar dari peringkat ideal dan memasuki fasa yang lebih serius, iaitu penerbangan, penilaian dan integrasi. Dalam krisis berkaitan Taiwan, jenis pesawat seperti ini boleh digunakan untuk peninjauan jarak jauh, sokongan serangan, tekanan psikologi, dan penepuan sistem pertahanan. Disitulah ancaman menjadi lebih besar. Pertikaian ini bukan sekadar mengenai drone baharu, tetapi tentang usaha China untuk mengurangkan kelebihan teknologi Amerika. Pentagon telah menyatakan dalam laporan tahunannya bahawa Tentera Pembebasan Rakyat terus bergerak maju ke arah sasaran tahun 2027. Dengan matlamat untuk mempunyai keupayaan memperoleh kemenangan yang menentukan ke atas Taiwan dan mengimbangi Amerika Syarikat dalam bidang-bidang strategik. Laporan yang sama juga menunjukkan bahawa Beijing sedang memperhalusi option ketenteraan terhadap Taiwan, termasuk pencerobohan amfibia, serangan tembakan dan kemungkinan sekatan maritim. Pentagon menyatakan bahawa laporannya hanyalah laporan tahunan untuk mengimbangi laporan Amerika. Pentagon hanya akan muncul bersama dengan program-program berisiko tinggi Cina yang lain, seperti pengebom halimunan H-20, pesawat pejuang Jota-36, dan drone tempur menurut laporan itu, sebagai percubaan untuk mengurangkan kelebihan amfibia. Pentagon menyatakan bahawa logiknya adalah jelas berkaitan dengan pencerobohan. Beijing mahu mempunyai ancaman seperti yang dinyatakan dalam laporannya untuk menembusi lapisan pertahanan, beroperasi lebih jauh dari pantai Cina dan menimbulkan keraguan kepada perancang Amerika. Walaupun sebahagian daripada platform-platform ini masih dalam ujian, arah tuju projek tersebut sudah menunjukkan cita-cita yang tinggi. China mahu sampai ke saat krisis dengan pelbagai pilihan serentak, di udara, di laut, di angkasa dan dalam bidang cyber. J36 mengukuhkan gambaran ini. Pada Disember 2024, imej-imej pesawat tentera China yang belum pernah dilihat sebelum ini tersebar di media sosial. Dan pakar yang ditemu bual oleh Reuters berkata bahawa reka bentuk itu mempunyai ciri-ciri siluman dan canggih, walaupun masih belum dapat mengukur prestasi sebenar hanya berdasarkan imej-imej tersebut. Pesawat yang lebih besar yang dilihat di atas Chengdu mempunyai bentuk yang luar biasa, tanpa ekor dan dengan saluran udara untuk enjin. Perincian ini penting kerana pesawat tanpa ekor lebih sukar untuk dikawal dan memerlukan sistem pengkomputeran penerbangan yang canggih.
Maksudnya, China sedang mengambil risiko teknologi yang tinggi untuk cuba mencapai generasi seterusnya dalam pertempuran udara. Di pihak Amerika, jawapannya sudah mula terbentuk dengan F-47 pesawat pejuang generasi ke-6 yang dipilih untuk mengekalkan keunggulan udara dalam dekad-dekad akan datang. Tentera Udara Amerika Syarikat mengumumkan pada Mac 2025 bahawa Boeing telah menerima kontrak pembangunan untuk program NGAD yang diperkenalkan sebagai pesawat pejuang generasi ke-6 pertama Amerika. Perbezaannya ialah Amerika Syarikat masih mempunyai asas tempur, logistik dan pengalaman yang China tidak miliki pada tahap yang sama. Penerbangan Amerika sudah pernah menggunakan teknologi siluman dalam peperangan sebenar, sudah mengintegrasikan pengebom strategik, pesawat pejuang canggih, kapal induk, satelit, dan pengisian bahan api di udara pada skala global. China telah maju dengan cepat, tetapi sebahagian besar daripada apa yang muncul sekarang masih perlu membuktikan kebolehpercayaan, pengeluaran besar-besaran, latihan, penyelenggaraan dan koordinasi dalam situasi sebenar. Dan peperangan moden tidak dimenangi hanya dengan sebuah pesawat yang cantik dalam imej satelit. Yang menang ialah siapa yang mampu mengendalikan semuanya sekaligus di bawah tekanan dengan kerugian, kegagalan dan tindak balas musuh. Walaupun begitu, amaran itu tidak boleh diabaikan. Masalah besar ialah China sedang encurtando distâncias. Sebelum ini, Washington boleh memandang ke arah Pasifik dengan rasa selesa. Sekarang, setiap imej satelit baharu menunjukkan Beijing yang lebih agresif dalam teknologi ketenteraan. Jika sebuah drone siluman gergasi berjaya terbang selama berjam-jam, mengumpul data dan bertahan berhampiran kawasan yang dilindungi, ia akan mengubah perhitungan pertahanan. Jika beberapa drone seperti ini digunakan bersama, mereka boleh memaksa Taiwan, Jepun dan Amerika Syarikat untuk menggunakan lebih banyak peluru berpandu, lebih banyak sensor dan lebih banyak sumber untuk memastikan langit sentiasa terkawal. Sejarah menunjukkan mengapa perkara ini menakutkan. Apabila Amerika Syarikat membangunkan F-117, pesawat siluman operasional pertama di dunia, ideanya adalah untuk menyerang sasaran penting tanpa dikesan oleh radar musuh. Pesawat itu mula beraksi di Panama pada tahun 1989 dan kemudian digunakan dalam Perang Teluk apabila keupayaan siluman mula dianggap sebagai kelebihan utama untuk menyerang sasaran yang dilindungi. Ia bukan sekadar satu inovasi teknikal, tetapi juga satu perubahan doktrin. Sejak dari itu, mana-mana negara yang ingin menentang Amerika Syarikat mula sedar bahawa mereka perlu bekerjasama, meniru, meneutralkan atau mengatasi teknologi ini. Negara-negara lain juga belajar bahawa drone boleh mengubah peperangan tanpa memerlukan pesawat yang sangat mahal. Di Ukraine, drone telah menjadi penentu dalam pengawasan, serangan dan pertahanan di pelbagai peringkat medan perang. Reuters baru-baru ini menunjukkan bahawa Kiev telah meningkatkan penggunaan pemintas murah untuk menghadapi drone Shahid. Kos, kelajuan dan penyesuaian telah menjadi faktor utama. Di Timur Tengah, Associated Press melaporkan bahawa Hizbullah telah mula menggunakan drone yang dipandu oleh gentian optik, teknologi yang diperhatikan dalam perang Ukraine yang menyukarkan sistem gangguan elektronik tradisional. Contoh-contoh ini membuktikan bahawa siapa yang menguasai drone terlebih dahulu akan memaksa pihak lawan untuk mengejar. Oleh itu, pendedahan di Malang tidak harus dilihat sebagai sekadar keanehan ketenteraan. Taiwan terus berada di bawah tekanan, tentera laut China semakin berkembang, latihan di sekitar pulau menjadi lebih kompleks dan persaingan teknologi dengan Amerika Syarikat semakin mendalam. Persoalannya sekarang bukan sama ada China mahu bersiap sedia, kerana mereka memang sudah bersiap sedia. Persoalannya ialah sama ada senjata-senjata ini akan siap sebelum krisis sebenar tercetus dan sama ada Washington dapat mengekalkan kelebihan yang cukup untuk menghalang Beijing daripada akhirnya percaya bahawa mereka boleh menang. China tidak mendedahkan butiran rasmi yang meluas mengenai pesawat-pesawat ini. Itu juga sebahagian daripada strategi mereka. Kerahsiaan membolehkan mereka menelirukan pihak lawan, membesarkan jangkaan dan menyembunyikan kelemahan. Namun, imej satelit sedikit sebanyak mengurangkan kesenyapan itu. Ia menunjukkan saiz, kehadiran, aktiviti dan kadar pergerakan. Jika dua drone gergasi muncul di luar hangar pada masa yang sama di sebuah pangkalan ujian strategik, itu menunjukkan kemajuan yang diselaraskan.
Ia bukan bukti bahawa senjata itu sudah beroperasi, tetapi ia adalah bukti bahawa projek itu wujud dalam bentuk fizikal, sedang diuji dan memerlukan perhatian segera. Taiwan berdampak risiko secara langsung. Sekiranya berlaku sekatan, serangan terhad atau tekanan udara, drone siluman jarak jauh boleh membantu memetakan pertahanan, menjejak pergerakan tentera laut dan memaksa pulau itu mendedahkan kedudukan radar. Bagi Amerika Syarikat, cabarannya adalah untuk melindungi pangkalan, kapal induk dan laluan bala bantuan di Pasifik. Bagi sekutu seperti Jepun, Korea Selatan, Filipina dan Australia, kebimbangannya ialah medan perang tidak lagi jauh. Sebaliknya, akan melibatkan rangkaian sensor, drone, peluru berpandu dan peperangan elektronik di seluruh rantau ini. Pada masa yang sama, China menghadapi haknya sendiri. Menguji sebuah pesawat dalam persekitaran terkawal adalah satu perkara. Beroperasi dalam peperangan menentang risikan Amerika, menentang gangguan elektronik, menentang pesawat pejuang canggih, menentang pertahanan bersepadu dan menentang serangan pencegahan adalah perkara yang berbeza. Beijing tahu tentang hal ini. Masalah besar bukan hanya pada drone yang dilihat melalui satelit. Ia terletak pada rentak tindakan China yang menguji, menyembunyikan, mara dan bersiap sedia untuk kemungkinan krisis di Taiwan. Sementara Amerika Syarikat perlu bertindak pantas untuk mengekalkan keunggulan yang sentiasa menjadi kekuatan mereka di Pasifik. Saya Milson Alves, seorang pakar hubungan antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan pada akhir video lihat ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.